Maka inilah dia surah Al-Mulk, surah Tabarak atau surah Al-Munjiyah, yang merujuk kepada keselamatan untuk seseorang itu apabila dia amalkan secara konsisten. Surah Al-Mulk ini tuan-tuan merupakan surah Makkiyah, iaitu surah yang turunkan Allah SWT sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Dan dia terdiri dari 30 ayat dan diturunkan sesudah surah At-Tur. Nama Al-Mulk ini diambil bersempurna dengan ayat yang pertama daripada surah ini. Antara isi surah Al-Mulk ini tuan-tuan, iaitu yang pertama sekali menceritakan tentang hidup dan mati ini merupakan ujian bagi manusia. Kemudian menceritakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, contohnya penciptaan langit, penciptaan bumi, dan kemudian menjadikan bintang-bintang untuk tujuan-tujuan yang tertentu yang Allah SWT telah tetapkan. Kemudian menceritakan azab, siksa kepada mereka yang ingkar selepas melihat segala macam keindahan ini tapi masih lagi ingkar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan demikian juga terdapat satu bimbingan, satu motivasi tasliyah kepada mereka yang bertakwa supaya terus konsisten dalam apa yang mereka lakukan, supaya istiqamah. Dan ini semua adalah suruhan Allah SWT supaya manusia ini bersyukur kepadanya. Ayuh kita melihat sama-sama surah Al-Mulk ini secara sepintas lalu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang awal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العظيم. Permulaan surah ini dipanggil dalam masyarakat sebagai bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal ni tuan-tuan pendekatan dalam ilmu balaghah yang merujuk kepada keindahan permulaan sesuatu surah daripada surah-surah Al-Quran. Kita kadang-kadang dalam meeting, permulaan ayat ini menceritakan tabarak, keberkatan, maha berkat Allah Subhanahu Wa Taala. Setengah terjemahan menggunakan perkataan maha suci Allah, padahal itu salah tuan-tuan. Kerana berkat dengan suci dua benda berbeza. Kalau subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula, itu subhana, betul, suci, maha suci. Tapi kalau tabarak, maha berkat Allah Subhanahu Wa Taala. Kata para ulama, semua keberkatan itu adalah bersumberkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak cium tangan orang alim dengan alasan orang alim ni ada berkat, mungkin ada berkat tuan-tuan, tetapi asal kepada berkat ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jom ambil berkat, dengar majlis ilmu, mungkin ada berkat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga. Mari makan makanan ni sampai habis kerana di hujungnya ada berkat. Kita tak tahu mana berkat itu turun dari tengah, jangan ambil di tengah, maka berebut-rebutlah untuk habiskan sisa-sisa makanan. Nabi menjamin padanya ada berkat daripada Allah SWT. Jadi ini permulaan surah yang penting untuk Allah beri ingat kepada kita bahawa keberkatan itu adalah miliknya. Boleh disalurkan kepada siapa yang dikehendaki, boleh disalurkan kepada mana tempat yang dikehendaki. Sebagaimana Allah telah beri keberkatan kepada bumi Syam contohnya. Allah beri keberkatan kepada bumi Mekah. Allah beri keberkatan kepada bumi Hijaz. Allah beri keberkatan kepada masjid-masjidnya. Sumbernya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang di tangannya ada segala kerajaan dan dia di atas segala sesuatu maha berkuasa. Kalau orang memahami bahasa Arab, penggunaan yang digunakan oleh Allah di sini, di tangannya ada segala kerajaan. Memang manusia di dunia boleh berbangga dia mewarisi kerajaan, mewarisi tahta, mewarisi kesultanan, tapi semuanya merupakan pinjaman daripada Allah SWT. Nanti di akhirat nanti Allah akan seru dengan satu suara ataupun dipanggil malaikat, limanil mulkul yaum illahil wahidil qahar. Nanti ke akhirat nanti Allah akan menyeru, siapa yang punya kerajaan pada hari ini? Semua terdiam, raja-raja semua terdiam, sultan-sultan semua tidak ada jawapan. Semua orang dalam ketakutan. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni
maka semua manusia pada hari itu berada dalam keluh kesah, sehingga para nabi pun tidak akan mampu memberi syafaat melainkan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Maha Kuasa dimaksudkan sini, kerajaan itu milik Allah. Allah boleh beri kepada siapa dikehendaki dan boleh tanggalkan daripada siapa yang dikehendaki, boleh ambil daripada siapa yang dikehendaki. Kemudian Allah gambarkan tanda lagi kehebatan Allah yang kedua, Allah menjadikan kematian dan kehidupan. Para ulama bincangkan kenapa pula Allah dahulukan kematian, padahal dalam hidup ini kita merasakan kehidupan terlebih dahulu, lepas tu mati. Betul kan? Lahir ke muka bumi, hiduplah namanya, kemudian mati. Kenapa pula Allah SWT mendahulukan mati dalam konteks ayat ini? Ada beberapa jawapan daripada para ulama ahli tafsir. Yang pertama sekali, supaya manusia menyedari kematian itu adalah satu benda yang perlu diambil berat. Sebagaimana satu hadis dari Ibn Abi Hatim, innallaha adzalla bani Adam bil maut wa ja'ala dunya dara hayatin summa dara mautin wa ja'ala daral akhirata dara jazain summa dara abaqain. Allah SWT menghina manusia dengan kematian supaya dia sedar dia akan mati. Walau bagaimana panjang sekalipun umurnya, dia tetap akan mati. Subhanallah, Maha Suci Allah. Ini satu pentakwilan para ulama, iaitu kematian didahulukan kerana nak manusia sedar peri pentingnya persediaan menghadapi perkara yang pasti akan dilalui itu. Ada sesetengah mengatakan bahawa Allah mendahulukan maut ini ke atas haya kerana manusia sebenarnya mati dulu baru hidup. Kemudian ayat berikutnya, allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Allah lah yang telah menjadikan langit itu berlapis-lapis sebanyak 7. Kamu tidak melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pemurah itu sebarang kecacatan. Kalau kamu ulang pandangan kamu lagi, kamu tidak akan melihat satu yang tak seimbang padanya. Ini Allah SWT gambarkan langit berlapis, tuan-tuan. Kita teori sains mengatakan bahawa langit kita tidak nampak berapa lapis di atasnya. Yang kita nampak ini merupakan sama'ad dunia. Dan ketika Nabi SAW dimi'rajkan untuk menerima watikah salat, seperti yang kita lihat dalam hadis-hadis sahih, bahawa Nabi telah menemui para malaikat sekaliannya di lapisan-lapisan langit tersebut. Berbeza-beza riwayat. Nabi Adam di mana, Nabi Ibrahim di tingkat keberapa, Nabi Musa di mana, Nabi Isa di mana, Nabi Yusuf di mana. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, inilah lapisan langit yang Allah SWT jadikan, yang Allah sebut di sini. Kata Syed Qutb dalam tafsirnya fi Zilalil Quran, teori sains yang ada janganlah dibawa untuk membuktikan kebenaran Quran, kerana teori sains ini berubah-ubah. Hari ini begini kajiannya. Satu masa dahulu mengatakan bahawa dalam tubuh manusia ni ada berapa juta sel. Tiba-tiba pada hari ini berubah pula, ratusan juta sel. Ratusan juta sel. Maka teori sains berubah. Tidak wajarlah kita membaca Quran lalu kita dapatkan teori sains untuk membuktikan kebenaran tersebut. Kerana Quran bukannya kitab sains. Quran merupakan kitab tasyri', kitab syariat. Cuma yang ada padanya hanyalah gesaan untuk kita mengkaji, menghayati dan mengamalkan ilmu. Kalaulah teori sains itu diselaraskan dengan Quran, lama kelamaan, lambat laun besok ada teori baru yang timbul, maka orang akan menyalahkan Quran, mengatakan Quran ini tidak masuk akal. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian, inilah pandangan Syekh Qutb, dipersetujui oleh ramai para ahli tafsir. Pentingnya kita melihat dari sudut yang berbeza, kerana Quran bukan kitab geografi, bukan kitab matematik, bukan kitab sains, tetapi ia satu kitab yang menggalakkan manusia berfikir, manusia beriman, dan menyuruh manusia untuk menggunakan alam ini sebaiknya. Masuk ayat ke-6. Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Maka ayat yang ke-6 hingga ke-11 ini menceritakan tentang kesudahan mereka yang ingkar, iaitu masuki neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingkar pada perintah Allah Subhanahu wa taala dengan segala kejadian yang Allah telah berikan sebagai nikmat tak dihargai, maka mereka akan diseksa di sisi Allah di akhirat.
Bila diseksa besok, maka malaikat yang ada menyeksa mereka bertanya kepada mereka, tak kedatang kepada kamu seseorang yang membawakan peringatan? Jawapan mereka, pernah dahulu datang kepada kami di muka bumi masa hidup dahulu orang mengingatkan. Tuan-tuan, mustahil tuan-tuan kalau ada orang kata pada ini dia sudah tidak berpeluang untuk mengetahui kebenaran Islam. Mustahil. Sekarang pilihannya sama ada untuk ikut ataupun tidak. Ni orang-orang kafir, orang-orang tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mustahil mereka nak mengatakan besok di sisi Allah saya tidak tahu, saya tak pernah dengar. Kerana Islam sudah tersebar, ilmu di mana-mana boleh diperolehi. Maka terpulang kepada kamu untuk ikut ataupun tidak. Tinggal lagi peranan kita sebagai sahabat, peranan kita sebagai anak barangkali pada ibu bapa yang masih kafir, ataupun jiran, atau peranan kita sebagai guru, atau peranan kita sebagai seorang kawan, mengingatkan teman kita, kamu seorang baik, saudara. Tapi kan lebih baik kalau kamu masuk Islam, segala kebaikan kamu ini akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aslamta ma'ala ma aslafta min khairin. Kamu kalau masuk Islam, segala kebaikan yang kamu buat itu Allah akan kira. Segala keburukan yang telah kamu buat, Allah akan maafkan, Allah akan ampunkan. Dan kami sebagai orang Islam meyakini adanya pertemuan dengan Allah di kebangkitan semula. Kubur ini hanyalah satu tempat untuk bersemandinya jasad. Lepas itu akan ada kebangkitan semula. Sebut tuan-tuan pada kawan-kawan. Kerana mustahil pada hari ini kalau orang itu berkata saya tidak tahu Islam, besok di akhirat dia akan mendakwa orang lain. Bagus kalau ada peranan dakwah. Tetapi bagi orang-orang kafir di luar sana, jangan mereka menyangkakan bahawa kena tunggu datang orang menyeru, mengajak, berdakwah bahawa mereka nak masuk Islam. Mereka juga punya akal yang Allah berikan. Besok ke akhirat mereka akan berkata pada Allah, fa'tarafu bi dhanbihim. Mereka mengiktiraf, memperakui betul kami tahu kebenaran Islam. Cuma kami saja yang degil dan ingkar. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi kita hendaklah faham hakikat ini. Peranan kita sebagai seorang Islam, Muslim, ingat mengingatkan. Ada adik-adik yang masih kafir, berbuat baik kepada mereka. Seru mereka. Kerana ini masalah hidayah daripada Allah SWT. Ini urusan hidayah, ini isu hidayah, bukan kerja kita. Bahkan pakcik Nabi yang bernama Abu Talib, yang sangat kuat mempertahankan Islam, itu pun mati dalam keadaan kafir. Sampai Allah mengingatkan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hai Muhammad, kamu tidak akan mampu memberi hidayah kepada orang yang kau kehendaki. Kerana hidayah itu urusan Allah SWT. Usaha dilakukan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. 12. Ini adalah sunnatullah, inilah satu uslub, teknik dalam dakwah yang sangat berkesan. Allah menceritakan tentang azab, datang ayat untuk memujuk. Iaitu ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sungguhnya orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak nampak oleh mata mereka, mereka akan memperoleh keampunan dan pahala yang besar. Ini adalah ganjaran bagi orang bertakwa. Kerana orang beriman ni punya satu ciri dalam diri. Iman maknanya tasdiq, maknanya yakin. Walaupun dia tidak melihat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak melihat Nabi, kelahirannya, waktu Nabi sudah pun wafat, menerima Quran, diimaninya, ini adalah orang yang disebut oleh Allah sebagai orang beriman. Dan satu lagi tahap keimanan yang tinggi ni, bila dia takut melakukan dosa di khalayak ramai, dan dalam keadaan berseorangan diri pun dia bimbang untuk melakukan maksiat, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kalau dulu ayat ini difahami mudah, nak buat maksiat orang tak nampak, tapi kena pergi ke rumah-rumah maksiat contohnya, minum arak contohnya. Walaupun maksiat itu dilakukan tanpa penglihatan orang-orang terdekat, tapi masih ada orang yang menyertainya. Betul kan? Orang nak minum arak, pergi ke bar, pergi ke kedai arak, minum. Ada orang melihatnya. Tapi zaman sekarang, tuan-tuan, membenarkan lagi firman Allah SWT di sini, iaitu orang nak melakukan maksiat pada handphonenya. Melihat benda-benda maksiat pada handphonenya. Jauh daripada orang, outstation, yang ada seorang diri dalam sebuah bilik. Isinya tidak ada di sisi. Anak-anaknya tidak ada. Rakan karibnya tidak ada. Tidak ada siapa yang melihatnya. Pada masa itulah iman akan berbicara. Saudara, jangan buat maksiat, kerana orang buat maksiat ini dia akan sampai ke tahap berikutnya. Kalau dia explore satu tahap, kemungkinan besar dia akan terjebak dalam tahap-tahap yang berikutnya.
Dan orang yang buat maksiat ini disebut dalam hadis yang sahih, idza aznaba dhanban nuktatun sauda. Orang yang buat dosa ni hatinya akan menjadi hitam. Hatta idza taba wastaghfar suqil. Wa idza ada zida alaihi. Dalam hadis sahih menyatakan bahawa orang buat dosa ni hatinya akan hitam, titik hitam. Sehingga kalau dia bertaubat hilang, remove. Tapi kalau dia kekal melakukan dosa, bertambah lagi hitam sehingga hati itu menjadi gelap, katup, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dan pada masa itulah dia tidak akan dapat mengenali lagi kebaikan sebagai kebaikan. Bahkan keburukan itu yang anggap dia sebagai kebaikan. Tuan-tuan, Bloomberg International, satu majalah besar dalam dunia, melaporkan bahawa majalah yang bukan-bukan, majalah yang mendedahkan aurat orang, marketnya sedunia, termasuk laman-laman web yang haram ini tuan-tuan, nilainya 35 bilion USD 2 tahun yang lalu. 35 bilion USD tuan-tuan ya. Dan ternyata daripada 35 bilion itu hampir 40% datang daripada Asia. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Asia, seram kita mendengar tuan-tuan. Maknanya kalau 40% katakan daripada 30 bilion bernilai, maknanya berapa bilion tuan-tuan? 30 bilion daripada itu 40% adalah datang daripada Asia. Berapa persen agaknya? Berapa bilion datang daripada Asia dan berapa persen datang daripada ASEAN dan berapa persen datang dari Malaysia. Ini adalah menunjukkan kepada kita bahawa orang melakukan maksiat, melihat. Kalau tak, siapa yang melihatnya? Siapa yang membeli? Siapa yang subscribe? Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi ayat ini mengajar kita, orang yang bertakwa pada Allah di depan dan belakang orang, baginya pahala yang besar dan ganjaran yang sangat mulia di sisi Allah SWT. Ramai orang dia boleh melakukan taat di hadapan orang, dia pergi haji, dia pergi umrah, dia sembahyang berjemaah. Tapi kalau dia seorang diri, dia akan terjerumus dalam melakukan maksiat. Tuan-tuan, orang seperti ini kita nasihatkan dia untuk bertakwa pada Allah SWT dan bertaubat setiap kali dia melakukan dosa. Kerana Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan dia pun tidak tahu bila matinya. Maka ayat ini mengingatkan kita orang yang bertakwa kepada Allah, yang takut pada Allah dalam keadaan gaib, iaitu dalam keadaan orang tidak melihatnya. Bagi mereka ni keampunan dan pahala yang besar di sisi Allah SWT. Wa asiru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Rahsiakan perkataan itu dan lahirkanlah, sungguhnya dia Maha mengetahui segala dalam isi hati. Tadi telah dijelaskan, orang bertakwa kepada Allah, yang takut pada Allah di luar pandangan manusia, tanpa pengetahuan manusia, ini bagi mereka ganjaran dan pahala yang besar. Maka orang kafir bertanya, adakah Allah dapat melihat kalau kita berseorangan diri, apa yang kita lakukan dalam sebuah gua umpamanya? Lalu Allah menjawab, bukan sahaja perbuatan kamu aku lihat, yang dalam hati kamu pun aku lihat. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah mengetahui apa saja lintasan dalam hati tuan-tuan. Bukan yang kita buat seorang diri itu yang Allah nampak semata-mata, bahkan yang terlintas dalam hati pun Allah tahu. Baik. Wallazi ja'alakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Sekarang ayat ke-15, pertengahan daripada surah Al-Mulk. Allah gambarkan, dia yang menjadikan untuk kamu muka bumi itu rendah, maka berjalanlah kamu di atas muka bumi itu dan carilah rezekinya, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Indah ayat ini tuan-tuan, cantik ayat ini. Allah menggambarkan muka bumi ini zalul. Zalul ni maknanya di bawah tapak kaki kita. Benar tak? Cuba tengok puncak yang paling tinggi di atas muka bumi. Apa dia? Everest contohnya. Paling tinggi di atas muka bumi, tapi tetap juga berada di bawah tapak kaki manusia. Allahu Akbar. Maha suci Allah, indahnya ayat ini. Ya, maka Allah ingatkan kita supaya mencari rezekinya, jangan malas. Jangan jadi macam sebahagian orang. Aku kerja, aku beribadah sahaja pada Allah. Kerana kiamat dah dekat. Duduk kat masjid, tak mau bekerja. Isteri pun orang lain pula yang kena taja. Orang lain pula yang kena infak. Orang seperti ini telah melakukan dosa di sisi Allah SWT. Dosa besar kerana tidak mahu bekerja. Kerana Allah gambarkan kat sini bekerja. Bekerja merupakan suruhan daripada Allah SWT. Bahkan bila kita baca surah Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Habis saja sembahyang, keluar, jangan duduk lagi, pergi sambung kerja. Itu hari Jumaat tuan-tuan, hari ibadah tu. Mengapa ada sebahagian orang tidak mahu bekerja? Duduk saja menanti sehingga datang rezeki melimpah-limpah kepadanya. Kan kebaik kalau difikirkan satu-satu perusahaan ke, perniagaan ke,
yang dengannya dia akan menjadi mulia, dapat membantu orang lain, menyediakan pekerjaan untuk lain, membayar zakat dan sebagainya. Kalau tak mampu nak berusaha niaga, pergilah bekerja dengan orang, bagi sumbang bakti, walaupun gajinya tak besar mana, tapi mulia daripada duduk mengharap duduk orang, tuan-tuan. Ini ayat mestilah difahami bahawa bumi telah pun dipermudahkan oleh Allah untuk kita ambil daripadanya apa saja khazanah. Jangan nak menunggu orang beri kepada kita. Ya, tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Satu majalah terbesar dunia yang menceritakan orang kaya di dunia namanya Forbes menyenaraikan 10 orang terkaya di Malaysia baru-baru ini. Tak boleh tuan-tuan, aspek kekayaan ni orang Islam tawaduk semuanya. Orang Islam pun tak suka nak mengejar dunia melampau-lampau. Begitu agaknya kan tuan-tuan. Daripada 10 orang tu cuma seorang saja orang Islam. Heran kita tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Bumi ini milik orang Islam. Orang Islam bijak-bijak, pandai-pandai. Tapi nampaknya orang Islam tak boleh mempunyai daya saing seperti mereka. Barangkali julat skala yang dikemukakan untuk mengukur kekayaan itu salah. Mungkin kerana faktor-faktor tertentu. Orang Islam tak suka masuk listing dan sebagainya. Tak mengapalah tuan-tuan. Tapi pengajaran yang dibuat daripada 500 orang terkaya kat Malaysia itu, kita melihat kadang-kadang orang tuan-tuan daripada getah. Getah kan? Tahu getah? Getah pokok. Datuk nenek moyang kita merupakan penulis-penulis getah yang memiliki berhektar-hektar ladang getah. Tapi orang bukan Islam juga yang dapat buat sarung tangan. Satu syarikat namanya Top Glove. Syarikat sarung tangan. Listed dalam dunia tuan-tuan, antara yang paling kaya dalam dunia. Seorang bukan Islam di Malaysia yang punya. Kan? Sarung tangan itu kan satu dunia pakai, hospital semua pakai buang. Asal daripada company itu daripada Malaysia. Kenapalah orang Islam yang melalui getah tak pernah terfikir ke tahap macam tu kan tuan-tuan? Kalau buat alatan untuk berhubungan lelaki dan perempuan secara haram itu perkara lain tuan-tuan. Tapi buat sarung tangan yang dipakai di hospital itu orang bukan Islam yang buat. Masya-Allah, kreatifnya cara berfikir. Masuk seorang yang billionaire yang melihat sistem perbankan ni perlu kepada satu mekanisme yang boleh protect dia punya sistem dengan baik. Maka seorang bernama Silver Axis, tak silap saya tuan-tuan, the first multi-billionaire Malaysia yang telah pun create satu sistem yang dipakai oleh semua bank-bank terbesar di daerah ini termasuk UOB, dan melonjaklah sahamnya menjadi billionaire tuan-tuan. Orang Islam mana pergi? Mana pergi yang bijak-bijak yang belajar di Jepun, belajar di Jerman, yang belajar di mana tempat dalam dunia? Kenapa tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian? Kerana kita kurang menghargai kudrat yang Allah berikan seperti yang disebut dalam ayat ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tengok tuan-tuan, ni ayat ke-15. Masuk kepada bab berikutnya. Lalu Allah beri ancaman kepada sekalian manusia, terutamanya orang-orang kafir ini pada ayat ke-16. Menuju kepada ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samaa'i ay yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Walaqad kadzdzaba alladhina min qablihim fa kaifa kana nakir. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahawa dia akan menterbalikkan permukaan bumi ini sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang? Atau kamu merasa aman terhadap Allah yang langit bahawa Allah akan mengirimkan badai yang berbatu? Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimanakah tindakan orang yang mendustakan peringatanku. Gambaran di sini dikemukakan Allah di langit, tapi bukan itu maksudnya tuan-tuan. Langit ini kata para ulama bukan merujuk Allah ni bertempat. Ini mentajasimkan Allah, hukumnya haram, syirik tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Tapi ayat ini bertujuan untuk gambarkan kepada kita bahawa langit itu satu tempat yang penuh misteri. Azab itu turun daripada langit at any time. Kita tak tahu apa yang terdapat di langit. Maka ia menggambarkan ketinggian, menggambarkan satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Setengah ulama mengatakan yang paling selamat adalah kita katakan man fis sama, kita terjemahkan bukannya Allah yang di langit, tetapi Allah yang kuasanya terdapat di langit. Malaikat-malaikatnya berhimpun di langit. Allah SWT Maha berkuasa tuan-tuan. Allah tidak sama dengan manusia untuk bertempat di sesuatu arah, tidak. Bukan begitu. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan makhluk. Tapi ayat ini nak bagi mudah faham, macam kita cakap di kalangan kita. Arahan ni tuan-tuan, ni arahan yang saya bacakan sekejap tadi ni datang dari atas. Atas mana? Atas langit ke? Ke dekat siling masjid ini?
Kan, orang faham itu dipanggil sebagai simpulan bahasa, tuan-tuan. Simpulan bahasa ni ada dalam semua bahasa dunia. Dilarang masuk dalam bilik ini melainkan kaki tangan. Tanya pada saudara se-Indonesia kita yang namakan serumpun itu, dia faham tak ayat ini? Tatkala dia mula-mula datang ke Malaysia, dilarang masuk bilik ini melainkan kaki tangan. Dia pun termenung, lama macam mana pula masuk kaki tangan tak boleh masuk ni? Kaki dan tangan saja masuk ke? Ini simpulan bahasa. Begitu juga dalam Quran terdapat pendekatan macam ni, tuan-tuan. Jangan silap faham, jangan silap tafsir. Baik, jadi dalam ayat berikutnya Allah ingatkan kita lagi, awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Apakah mereka tidak melihat burung yang cantik itu terbang, mengembang dan menguncupkan sayapnya tak betul ke permukaan bumi? Tidak ada yang memegangnya melainkan Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah lah yang memegangnya dari jatuh. Ya, bila ditanya kepada Muhammad Iqbal, seorang pujangga, seorang sastrawan Islam yang sangat masyhur, tulisan-tulisannya sangat indah. Ya, ini berkat daripada ketulusan hatinya berkhidmat untuk Islam, tulisannya sangat indah. Ditanya kepadanya, mengapa bintang-bintang bergantungan, tak jatuh, tak melanggar satu sama lain, matahari, bulan? Mengapa burung terbang? Dia jawab, ini semua tanda kasih sayang Ar-Rahman berpandukan ayat ini. Cantik, tuan-tuan, burung ni kalau terbang, subhanallah, indahnya, manusia belajar daripadanya untuk melahirkan satu enjin yang besar kapal terbang, tuan-tuan. Tiru burung ni punya konsep terbang, subhanallah, masya-Allah, hebat. Allah menunjukkan kat sini dalam dahsyatnya hukuman yang Allah beri itu, Allah beri nikmat kepada manusia, Allah beri rahmatnya kepada binatang yang kecil namanya burung itu terbang, pun ada sentuhan kasih sayang Allah SWT. Jangan kamu lihat dari aspek yang salah semata-mata, aku berkuasa mengenakan hukuman macam orang yang ingkar, tapi pada burung yang taat, burung yang merupakan hamba aku ini, aku melimpahkan kurnia aku kepadanya. Kalau kamu lihat, tanda kekuasaan aku yang menguasai segala-galanya. Kemudian Allah gambarkan, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Atau siapakah yang menjadi tentera bagimu yang akan menolongmu selain daripada Allah yang Maha Pemurah? Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam keadaan tertipu. Tertipu, tuan-tuan. Orang kafir ni merupakan bangsa yang tertipu. Dia buat kebaikan itu disangkakan ia hanya untuk dikenang dan juga dihargai oleh manusia yang lain. Orang-orang bukan Islam, dia tidak ada akhirat baginya, tuan-tuan. Dia tidak ada akidah, dia tidak ada syurga dan neraka. Kehidupannya sangat simple, macam binatang. Itu yang Allah gambarkan. Ulaika kal an'am bal hum adall. Orang yang tidak beriman ni macam binatang, yang tidak menggunakan akalnya untuk berfikir ni adalah seperti binatang. Dia tertipu. Dia menyangkakan bahawa dia buat rumah yang besar itu dia akan selamat. Dia ada wang yang banyak, boleh secure kehidupan dia. Tidak. Dia tidak selamat di sisi Allah SWT. Berapa lama dia akan hidup? Dia pun tidak tahu bila dia akan mati, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Tapi bagi kita orang beriman, Allah beri apa sahaja kepada kita, ialah sebab untuk menambah pahala di sisinya. Saya jadi orang kaya, alhamdulillah. Saya boleh keluar zakat, saya boleh sediakan peluang pekerjaan untuk orang Islam, saya boleh menghargai adik-beradik saya boleh bantu orang rumahnya terbakar. Pada setiap benda yang kita keluarkan itu ada pahala, menambah lagi nilai ibadah kita di sisi Allah SWT. Tapi orang-orang kafir tidak ada. Buat perkara itu untuk dikenang, untuk dapat title itu dan ini. Tetapi dia tertipu dengan apa yang diperolehinya itu, tidak bawa dia ke mana sebenarnya. Tuan-tuan hati dan dikasihi Allah sekalian. Kemudian ayat berikutnya, aman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqa bal lajju fi utuwi wa nufur. Atau siapakah dia yang memberi kamu rezeki jika dia menahan rezekinya? Sebenarnya mereka terus-menerus dalam kesombongan dan juga menjauhkan diri. Allah yang bagi rezeki. Ini maksud firman-Nya. Kalau Allah tarik dalam berbagai-bagai bentuk, tuan-tuan, dia sudah tidak dapat lagi menikmatinya. Umpamanya orang sakit, tak boleh makan, tengok makan pun muntah, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dimasukkan pun dia muntah, maka rezeki itu sudah tidak dapat dinikmati lagi olehnya. Maka inilah yang menandakan salah satu daripada maha berkuasanya Allah SWT dalam beri rezeki. Dan hebatnya rezeki yang Allah beri ni, tuan-tuan, Allah tak beri pada seorang saja, berkelompok pada dia saja. Ini yang berlaku dalam teori dunia kapitalis, tuan-tuan. Orang kaya terus kaya, yang miskin terus miskin. Orang kaya, niagaannya bernilai 100 juta, dia kena bayar
teks katalah sebanyak 30 juta. Dia masih ada 70 juta. Dan dia masih dapat geran yang berbagai untuk terus maju ke hadapan. Dia punya wang untuk simpan dan dikembangkan. Tapi si miskin, makan pakainya pun tak cukup, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ada pun ngam-ngam saja, duitnya cukup makan saja. Allahu Akbar. Kadang-kadang sampai atas bukit, minyak nak isi pun tak ada. Gerakkan kereta supaya kereta tu boleh turun sampai ke rumah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kesihannya orang miskin, yang kaya terus kaya. Ini kadang-kadang berlaku dalam dunia kapitalis, yang kaya terus kaya, yang miskin terus miskin. Sebenarnya yang kaya ni dalam Islam kena keluar zakat dan kena bantu menyediakan apa sahaja peluang untuk orang lain dan baginya ada pahala untuk dinikmati di akhirat kelak, tuan-tuan. Baik, ayat berikutnya menuju ke penghujung. Allah gambarkan, qul huwallazi ansha'akum wa ja'alakum sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Dialah yang menciptakan kamu, menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi amat sedikit saja yang bersyukur. Ini tempelak kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang ingkar. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi dan hanya kepadanya lah kelak kamu akan dikumpulkan. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Mereka berkata, mengapakah ancaman tu tak datang-datang kalau kamu ini orang yang benar? Ini soalan orang-orang kafir. Dia mentertawakan orang-orang beriman. Kamu cerita di kiamat, bila nak kiamat? Buktikan kepada kami, bila kami nak mati? Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kerana mereka mengukur dengan fikiran mereka yang singkat. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Kalau orang tanya kepada kita seperti itu, jawab saja, ini merupakan ilmunya di sisi Allah. Aku hanya beritahu engkau saja. Kalau orang kafir tanya kita soalan yang bukan-bukan, tuan-tuan, nanti jawab pada dia, sudahlah, ini masalah iman kami. Kami nak jelaskan kepada kamu, kamu tak boleh nak terima. Sukar bagi kamu untuk terima. Ini adalah iman kami kepada Tuhan kami. Maka Allah mengajar kami untuk tutup aurat, kami tutup auratlah. Jangan dipersoalkan banyak sangat perkara seperti ini. Kerana kami orang beriman, di suruhan Allah, kita boleh bagi dalil-dalil akli. Benda berharga kena tutup, begitu juga orang perempuan kena tutup. Kenapa tak boleh salam dengan orang perempuan? Kita boleh bagi hukum akal, logik padanya. Boleh tak kamu salam dengan sultanah? Boleh tak kamu salam dengan sultanah? Permaisuri Agung? Dapat tak? Tak dapat kan? Macam tu juga isteri saya, begitu mulia, saya tak nak diri salam oleh siapa pun. Contohnya, boleh pakai hukum akal. Setakat mana orang nak terima? Kerana ada satu tahap lagi. Kerana orang beriman ni kata-katanya adalah sami'na wa ta'na. Kami orang beriman, ini suruhan Tuhan kami, kami ikut. Lebih lanjut untuk mengatakannya, memang kamu takkan terima, tak logik pada akal kamu. Kerana iman bukan masalah logik. Tuan-tuan, dan terakhir sekali Allah gambarkan, falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Bila mereka melihat azab pada waktu itu menjadi dekat, maka barulah wajah mereka kelihatan keluh kesah, bingung, resah. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulunya kamu tanya-tanya, kamu minta-minta bila nak sampai-sampai. Qul ara'aytum min ahlakani Allahu ma'i aw rahimana fama yujirul kafirina min azabin alim. Katakanlah, terangkan kepadaku, jika Allah matikan aku dan orang-orang bersama aku yang beri rahmat kepada kami atau beri rahmat kepada kami, maka kami akan masuk syurga. Tapi siapakah yang dapat melindungi orang-orang kafir daripada azab yang pedih? Orang kafir ini dia meluat dengar Islam yang disampaikan. Dia meluat, tuan-tuan. Orang kafir tengok orang-orang Islam ini sebenarnya meluat dengan kebencian. Kita saja orang Islam yang tak sedar, kita masih lagi berbalah. Orang kafir ni sama, tuan-tuan. Apa saja agama dia sama, dia akan bersatu. Dia cukup meluat tengok tuan-tuan ni sebenarnya. Meluat dengan azan, meluat dekat sekolah itu, ada satu tempat dikhususkan musalla, surau. Meluat tengok anak tuan-tuan yang bijak-bijak dapat pergi luar negara, dapat beasiswa. Dia meluat. Kita tahu atau tidak, itu saja. Barangkali kita buat tak tahu. Dia meluat untuk melihat orang baca doa. Kan dalam program yang besar kan, tiba-tiba doa dikumandangkan, dia duduk, letak tangan dia bertafakur, meluat dia. Cuma dia tidak tunjukkan. Mungkin dia di bahagian bawah sebagai pekerja, atau dia tidak memegang tampuk kuasa, dia tak boleh nak cakap banyak. Tapi sebenarnya di sebalik itu macam-macam usaha yang dilakukan untuk menghina. Sebagai contohnya, sebuah tempel yang dibuat di tempat yang salah dirobohkan, maka havoc dalam dunia Facebook oleh Islam, bukan Islam, semua bersatu. Tonton tengoklah. Padahal tempat itu memang betul dibina di tempat yang tak sepatutnya.
di jalan khalayak ramai, tanah kerajaan dirobohkan, jadi isu besar. Padahal pihak berkenaan berkuasa telah beri reminder, peringatan berkali-kali, mungkin berpuluh kali dah untuk dialihkan. Tapi bila dirobohkan jadi isu besar. Datang dalam satu ayat Facebook itu, ayat sangat menghina, cuba kami robohkan masjid kamu. Baca tuan. Mereka bersatu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, mengapa orang Islam tidak bersatu? Nampaknya kita tak berpandangan jauh. Ketepikanlah soal-soal peribadi, cuba kita lihat umat Islam bagaimana boleh bersatu dan menjadi lebih kuat. Jadi ayat ini menggambarkan bahawa orang kafir ni benci kepada Islam. Mereka melihat orang Islam ni, mereka sangat benci melihatnya. Kalau boleh, semua benda nak diadakan. LGBT, orang boleh kahwin sama sendiri. Bahkan tuan-tuan yang paling teruk sekali dalam dunia pada hari ini, kalau tuan-tuan baca Ekonomis, di negara barat sudah mula diadakan tempat untuk melepaskan nafsu kepada binatang. Allah kejinya, hinanya. Orang lelaki itu tidak puas lagi bersama lelaki, tak puas lagi bersama orang perempuan, maka dia sewa hotel. Di hotel itu disediakan cimpanzi seekor, cimpanzi betina, untuk dikerjakan binatang tersebut. La ilaha illallah. Apa punya dunia pada hari ini tuan-tuan. Seorang perempuan, dia sudah tidak puas lagi bersama perempuan, lelaki sudah lama ditinggalkan, maka dia boleh melakukan buatan yang hina ini bersama dengan kuda umpamanya. Tuan-tuan, nak benda ini berlaku di negara kita? Bila tidak ada Islam, itulah yang berlaku tuan-tuan. Segala benda dianggap boleh kerana manusia itu punya kemuliaan yang perlu dipenuhi, walaupun bercanggah dengan kehendak pembuat manusia itu, Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, mereka mengharap supaya orang Islam ini mati. Kita jawab, tak apa, kami mati. Tapi kalau kami mati, siapa yang boleh menyelamatkan kamu? Kamu boleh jamin ke kamu akan terus selamat? Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ayat yang terakhir sekali, qul huwa rahman amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Kami tetap beriman pada Allah. Kamu ancam kami, kamu aniaya kami, kamu buruk kami, kamu meluap pada kami tetap beriman kepada Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah. Qul ara'aytum min asbaha ma'ukum ghawra fama ya'tikum mimma ma'in. Ayat terakhir ini menceritakan satu nikmat yang merupakan keberkatan yang sangat luar biasa. Allah katakan kepada kita, air. Tanda keberkatan Allah, diberi air kepada kita. Kalaulah Allah hilangkan satu saja keberkatannya daripada dunia ini, iaitu hilang air, siapa yang akan beri kamu minum? Tak ada air, manusia menjadi sangat susah tuan-tuan. Tak ada makan tak apa, jangan tak ada air. Nak basuh baju tak boleh, nak mandi tak boleh. Kat pejabat tak ada air, 200 orang duduk semuanya serba salah dibuatnya. Nak buat kerja tak boleh, nak pergi tandas tak boleh tuan-tuan. Bau tandas pun semacam, satu ofis berbau. Seorang kafir bila mendengar ayat ini, dia ketawa. Allah cerita air pula kitab suci kamu. Apa air? Air pula diceritakan. Seorang kafir dengar ayat ini, mempermainkan ayat ini, kata Imam Zamakhsyari dalam tafsirnya. Tak semena-mena Allah hilangkan air matanya tuan-tuan. Dia kata gitu pada orang Islam baca Quran. Apa ni cerita air pula dalam kitab kamu, tak ada benda lain ke nak cerita? Seolah begitulah kata-kata penghinaan yang ditujukan kepada umat Islam. Lalu Allah serta-merta menghilangkan air pada matanya dan buta dia tuan-tuan. Ini disebut oleh para ulama tafsir, contohnya Tahir Ibn Ashur, Az-Zamakhsyari sebelum itu, bagi menggambarkan jangan main kita pada rahmat Allah. Dan sangat cantik permulaan dan akhirannya. Permulaan keberkatan, akhirnya Allah bawa satu saja aspek keberkatan dalam hidup yang kalau ditarik maka menderitalah kita. Sekian yang dapat kita fahami daripada surah Al-Mulk. Ia merupakan satu surah yang menceritakan tentang bukti-bukti kebesaran, keagungan, kuasaan Allah dalam alam semesta, menganjurkan kita manusia ini supaya merhatikan, menjadi hamba dia. Jangan jadi hamba kepada nafsu, jangan jadi hamba kepada yang selainnya. Dan Allah juga menceritakan tentang hukuman-hukuman yang telah dijatuhkan kepada orang-orang sebelum kita, penduduk Sadum yang melakukan liwat sebagai contohnya, dan juga penduduk yang ada dalam kaum Nabi Saleh, Nabi Hud dan sebagainya. Dalam sedikit ayat digambarkan perkara tersebut. Maka kita ambillah pengajaran. Sebagaimana Allah telah turunkan mereka, Allah juga berkuasa menurunkan sekali lagi. Sekian yang dapat kita fahami daripada surah Al-Mulk. Mudah-mudahan ia menjadi satu hidangan rohani kita setiap malam untuk kita baca, untuk kita tatap dan kita hafaz bersama dengan surah Sajadah, lantaran kehebatan jaminan yang Allah berikan kepada orang yang mengamalkannya. Wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.